Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Wa ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi salasina baqaratan tabi'un wa arba'ina musinnatun wa sittina tabi'ani summa fi kulli salasina tabi'un wa arba'ina musinnatun. InsyaAllah kita nak sambung masih bab zakat. Zakat ni zakat lembu pula. Setelah yang lepas terdekat kita bicara mengenai zakat unta dengan istilah-istilah dia, dan nak faham dia punya seller kelas, nisab. Ada kita bicara haul, begitu juga istilah-istilah bintu makhad, bintu labun, hiqah, jaza'ah. Yang dalam bab unta ni kena perhati sikit istilah-istilah itu, mudahan Allah Ta'ala fahamkan kita. Cuma kat kita kena usaha sikit ambil faham bintu makhad apa, bintu labun apa, istilah-istilah tu. Kalau ambil usaha sikit boleh faham kan? InsyaAllah. Seterusnya kita nak belajar adalah bab zakat lembu. Dia kata wa fi salasina, dan pada salasin. Apa salasin? 30. Bab angka ni, bila angka selalunya dia mesti ada tamyiz kan? Dan tamyiz ni dipanggil tamyiz adat. 30 apa? Baqaratan, baqarah. Asal makna baqarah ni lembu tina. Tapi umum maksud baqarah ni lembu lah. Kalau ada 30 ekor lembu, tabi'un adalah zakat dia seekor tabi'. Kalau belajar bahasa Arab tu dengan kaedah nahwu, fi salasina baqaratan, pada 30, yang tu khabar muqaddam. Setiap khabar mesti ada mubtada'. Tapi sepatutnya mubtada' dulu, khabar dulu. Itu yang dipanggil khabar muqaddam. Mana mubtada' dia? Tabi'un, ialah seekor tabi'. Jadi tabi' itu adalah mubtada' dia. Baik, tabi'un. Apa dia tabi' ni? Tabi' lembu jantan berumur setahun lebih, setahun ataupun lebih. Sebelum 2 tahun, setahun lebih sebelum 2 tahun, nama dia musin, tabi'. Itu kalau kira dengan umur. Kalau bahasa tabi'un, apa fi'il madhi dia? Taba'a. Apa makna taba'a? Ikut. Dia ikut siapa? Dia ikut mak dia. Tu, dia ada punya istilah tu, terjemah tu ada pasal kan? Itu kita jumpa bintu makhad. Apa makna bintu makhad? Saja saya tanya tengok berapa orang nak ambil perhatian pelajaran. Bintu, unta betina. Unta betina yang masih anak, yang mak dia mengandung. Tak sebut mengandung lah, hamil, bunting, mak dia mengandung. Itu terjemah. Bintu labun, unta betina yang masih anak, mak dia menyusu. Mak dia ada susu, bukan mak dia menyusu. Mak dia mana pula menyusu? Mak dia ada susu. Mak dia ada susu. Apa maksudnya? Dia dapat adik lah. Dia ada adik lah. Jadi faham tu, unta ni tabiat dia setahun sekali beranak. Setahun sekali beranak. Jadi arnab apa? Arnab sebulan sekali beranak. Sebulan sekali beranak. Ya. Dia punya kebolehan beranak tu sebulan sekali. Cerita arnab lah lagi. Cukup. Jadi pada salasina baqaratan tabi'un, seekor tabi'. Lembu jantan
Yang masih anak berumur setahun tu nisbah umur. Kalau asal bahasa tabi' yang duk ikut mak dia, duk ikut mak dia. Cuma ikut tu dia minum susu tak minum susu, dah ikut mestilah istilahnya menyusu lagi dengan mak dia kan. Tapi dia tak guna labun-labun, dia tak guna bahasa itu, dia tak guna makhad, di istilah dia tabi'. Baik. Wa arba'ina, atau daripada salasin, daripada 40. Jadi faham tu, unta pula dah. Lembu kerbau nisab dia bermula dengan 30 ekor. Ada 30 ekor baru cukup nisab. Masa yang sama, haul pun satu hal lah. Satu bab-bab binatang macam ni, kalau kita bela, tambah yang bela yang kita bagi membah merumput, kena ambil tarikh tu bila kita mula bela tu, pasal nanti nak menentukan haul, dan pastikan binatang peliharaan kita berapa ekor tu kan, pasal yang tu nak menentukan nisab. Cuma kalau kita bebel sikit bab lembu ni, ada ke orang bela lembu sampai 30 ekor? Selama hangpa punya pengalaman lah, duduk kat kampung ke kat bandar ke, ada pernah tengok ada orang kampung bela sampai 30 ekor? Susah. Ada duduk angguk-angguk tak apa, ada ke tak ada? Ada. Kat mana kau tengok? Temelung ada sampai 30 ekor ada. Kau tahu 30 ekor banyak mana? Tak kena. Ada ramai ke sikit? Sikit sangat tak? Selalunya bela berapa ekor? 5 ekor. 10 tu banyak tu. Belah-belah. Nak cari 30? Selalunya susah. Satu, lembu kita tak cukup. Lembu import dengan lembu tempatan, kita bebel sikit tu kan. Bebel pihak. Pasal nak bela lembu ni, dia eloknya mesti ada padang ragut kan. Memang peruntukan dalam majlis daerah ni, dia ada setiap daerah-daerah ni daripada zaman British dulu lagi dah ada apa? Ada peruntukan padang ragut bagi setiap kawasan-kawasan kampung, dia ada padang ragut. Tapi benda tu tak dimajukan. Dia ada macam tak ada. Ada. Tapi tak ada. Padang ragut tu tak ada padang, tak ada rumput nak diragut. Padang ragut ada. Jadi orang pun tak ada keinginan nak bela binatang. Pasal apa? Dah rumput tak ada. Jadi tak diusahakan untuk memajukan penternakan dalam negara kita. Tak tahu, saya pelik tu sikit. Tapi kalau babi, babi takkan orang kita bela kan. Caya nu alik lah. Lepas tu dia punya tanah dapat macam ni. Dan Malaysia ni pengeksport babi terbesar dalam Asia Tenggara. Babi ni Malaysia lah pembekal. Sampai sekarang ni pun babi besar lagi. Malaysia eksport. Walaupun kena JE dulu kan, ada penyakit yang disebabkan oleh babi tu kan. Dan bila dia orang ternak pula dapat bantuan macam ni, kalau ada penyakit, kalau babi dia katalah kena bunuh pasal penyakit banyak, semua bayar kerajaan, bayar pampasan. Bayar pampasan tu. Pasal hukum ganti rugi pasal nak support peternakan dia orang. Tapi lembu macam mana? Ada satu masa dulu penyakit kuku dan mulut serang, ada macam tu lah penyakit. Tembak macam gitu, kambuh gitu je, tak ada bayar untuk rugi. Jadi macam pelik sikit. Kita ni zakat, tapi berapa orang yang ada keluar zakat? Pasal bela 5 ekor, 10 ekor. Bela kambing pun 5 ekor. Pada ragut pun tak ada, tu yang kena cari rumput lah, apalah. Jadi sepatutnya majukanlah kan. Kalau saya lah bahasa dia, majukanlah. Kenapa tak dimajukan? Sepatutnya kita pengeksport lembu sepatutnya kan. Tapi daging lembu kita import banyak. Tengok daging kangaroo. Dan isu daging intel apa dulu kan. Berapa trailer tu. 10 kilometer. Berapa? Saya tak ingat angka sebut pun.
punyalah banyak orang punya daging yang tak masuk Malaysia ni, tak apa benda daging, tak tahu status halal haram dia. Yang tu berleluasa jual dalam Malaysia. Jakim kalau ada pun berapa orang je kaki tangan Jakim unit halal haram, pergilah tengok. Perak ada berapa orang je yang kerja bagi unit halal haram, takkan dia nak pantau satu Perak, tak cukup kaki tangan tu. Patutnya masalah pemantauan, masalah memajukan bahagian penternakan ni, pasal unit-unit semua ada, veterina ada, tapi kerja apa tu? Veterina kerja apa? Sikitlah saya muskil-muskil kan. Memang ada sahabat-sahabat kawan-kawan kita pun kerja veterina. Ya, saya kira veterina kerja apa? Dia ada unit tu, kata jabatan dah disediakan zaman British lagi, disediakan benda tu, pada ragut veterina apa-apa. Tapi tak berfungsi. Lembu kalau nak korban, jenuh cari lembu kita. Betul, hampa kau tak ada pengalaman, jenuh cari lembu. Dan lembu pun ambil mana? Kalau saya duduk belah Pengelau dulu, ambil belah tadi. Ambil belah Siam lah banyak masuk lembu. Covid itu jenuh cari lembu. Lembu. Kalau kerbau, kalau kereta Sungai Perak ni banyak lah, tapi sampai dah tak tahu tuan mana. Siapa? Bela lepas gitu je, dia pun berenang ikut grup dia sana kena mari sampai tak tahu mana tuan kerbau. Yang ada bela pun kerbau apa ekor je. Sikit saya sebut gitu. Pasal tak dimajukan dan tak dijaga sungguh-sungguh dalam bahagian peternakan binatang ni. Tapi keperluan daging banyak. Yang perlu kan tu, yang daging kita harga sekilo dah ni berapa? 30 apa? 34 36 sekilo daging 34. Dengar tu daging fresh Malaysia. Daging import berapa sekilo? Dulu ada 1 kilo 8 ringgit. Sekarang tak ada lah kot kan. Sekilo apa? Saya tak tahu, saya tak beli. 14 ringgit ada. Sekilo 14 ringgit. Malaysia punya. Faham tak saya cakap apa? Kenapa saya bunyi saya cakap itu? Kenapa? Malaysia punya daging, lembu Malaysia mahal. Lembu daripada luar, dengan nak sembelih, nak potong, nak lapar, masuk peti ais, nak keluar daripada kapal, belayar daripada Australia, New Zealand, ya, kalau daripada sana lah. Betul tak? Main kat Malaysia, hantar masuk lagi berkuri, sekilo apa? 14 ringgit. Kenapa saya buat itu? Muskil sikit. Kenapa daripada luar boleh jadi murah, lembu yang kat kita jadi mahal? Pasal lembu kita tak ada. Kenapa tak ada? Tak ada orang nak bela ke? Sistem pemilikan tanah, sistem padang ragut, sistem kita ada tanah untuk dengan tu kita boleh menternak, tak ada. Dia buat rumah teres, nak bela ayam pun tak boleh, bela burung pun tak boleh. Nak bela apa? Apa yang boleh bela? Yang tu kalau duduk pekan, duduk perumahan. Orang duduk kampung pun, kalau ada tanah sekalipun, mana padang ragut nak ni. Padang ragut tak diurus, tak diselia dengan betul. Saya merepek sikit lah. Betul kita tak maju. Mana menteri-menteri yang ada tu, bobohnya menteri-menteri kan. Mana bahagian menteri yang bahagian ni, dia buat apa? Daripada dulu macam mana dia orang nak maju kan? Tu yang saya sebut macam ni, nak tunjukkan apa? Saya pasal saya ngaji, tutup guru, duk baca kitab-kitab macam ni, dia cerita bab zakat bukan cerita zakat je. Dia bongkar sekali habis. Apa yang sepatutnya kena ada pasal kita nak cerita zakat, siapa yang bela lembu? Ni duk cerita zakat, dekat lembu, dekat kambing, siapa yang bela kambing? Bela kambing dia lah 10 ekor, 20 ekor. Tu pun bagi dedak. Dedak apa siapa buat? Saya Anwar Alik. Gold coin tu gua nama gold coin tu. Daripada zaman saya kecil tu, gold coin tu, brand tu. Saya kecil, berapa umur saya sekarang? 25. Terbalik lah. Umur saya 25. Sebelum saya 25 tahun lagi. Saya sekolah rendah lagi. Dedak brand apa? Gold coin. Sampai sekarang gold coin memang dedak dia paling mahal. Dan dedak dia paling kualiti. Maksudnya paling punya lama dah. Tapi siapa punya? Mana orang kita? Mana kerjaan kita tak ambil perhatian orang? Saya duk membel gitu lah selalu, saya ngajar. Kata ajar bab zakat sudah lah.
Memanglah bukan masalah ni, buat zakat pun nak faham lagi senang aja, tapi kena membebel sikit, kena bagi kesedaran sikit tu. Kotlah ada orang nak sambut perkataan kita ni, kot hampa jadi menteri ke apa esok nak tahu kan. Ada yang jadi menteri. Nak jadi menteri. Menteri apa? Kerja raya. Menteri Peternakan, Pertanian. Apa? Menteri Peternakan. Import export. Memang kena orang kita kena ada pun kan. Sajalah kita bebel sikit tu, tak ada orang nak bercakap. Dan saya tak pernah tengok pun orang bercakap tu, saya duduk bebel tu kan. Saya ada benda yang tak tahu, kalau nisbah mengajar ni, kalau saya dengar juga orang mengajar kan. Tapi saya tengok dia orang mengajar lurus gitu je, dia orang mengajar macam tak ada perasaan. Saya mengajar, saya tak boleh. Saya mengajar, tambah kita sebut lembu. Mana ada seorang boleh lembu banyak-banyak? Yang kalau saya memang kalau ada pun, duduk pengelau tu, Tok Guru lah. Dia lah lembu paling banyak. Dan kami anak-anak murid lah duduk bela lembu. Duduk khidmat bela lembu. Nampak khidmat bela arnab kan. Kita nak bela lembu tak boleh. Memang nak ragut mana? Habis dia ragut. Ragut semua habis. Nak ragut apa? Sabit pun tak ada rumput nak diragutnya. Rumput nak ragut apa? Habis masuk kampung orang, habis kacau. Jadi sepatutnya mesti ada padang yang sempurna. Pula tu diselia. Macam mana nak tumbuhkan rumput? Rumput nak tunggu dia harap tumbuh sendiri. Lillahi ta'ala punya. Mana mahu? Management dia macam mana nak tumbuh rumput, sistem pengairan, apa dia nak dripping, nak titik air, rumput apa yang nak ditanam. Rumput napier ni pun, kalau ladang atau bukit sekalipun, berapa ekar, 100 ekar, 200 ekar, mesti ada kawasan yang munasabah. Pula tu mesti berpagar, lagi babi lah, rimau lah, macam-macam lah. Jadi sepatutnya mesti ada satu sistem yang baik untuk mengurus padang-padang ragut. Dia di bawah JKK kampung. Mana dia JKK kampung, bodoh ya padang ragut, diam aja. Kau buat apa? Saya tahulah, kampung saya pernah duduk kampung lama, saya bukan duduk. Bandar, saya pun duduk bandar juga. I'm orang KL lah. Tu geng kita yang mari, yang bawa balik kat ni tu. Duduk dengan kampung yang saya duduk di KL tu, kampung Pasir Baru tu. Ada duduk Abdullah Hukum, ada duduk dekat Abdullah Hukum, kawasan dekat-dekat itu lah, tapi saya tak ramai kenal tu. Ada yang memang duduk kampung Pasir Baru pun, Jalan Kelang Lama tu. Tu geng-geng tu, saya sebut, ustaz duduk situ. Memang kita orang situ. Dan cerita apa? Saya orang KL tau. Jadi bandar punya keadaan saya tahu. Kampungnya tempat pun kita tahu tak macam mana perkembangan dia apa-apa. Itu yang bebel sikit. Bebel sikit lah tu. Itu out of topic sikit. Tapi kena bebel sikit, bagi kesedaran sikit tu. Okey, kita nak belajar fiqh ni, nak faham apa? 30 ekor lembu, tabi' ekor. Kena ingatlah tabi' bukan tabi' ni wazan fa'il. Dia makna tabi' jugalah kan. Taba'a yatba'u, taba'an fahuwa tabi'un, fahuwa tabi'un. Dia ada beza antara tabi' dengan tabi'. Macam karuma yakrumu karamatan fahuwa karimun fahuwa karim. Tapi orang tak sebut karimun. Karim makna lain. Karim makna lain. Apa dia? Ngaji sorok jumpa. Jumpa ni, banyak orang jumpa insya-Allah. Baik, tabi'. Jadi nisab dia bermula dengan 30 ekor. Jadi selagi tak ada 30, tak ada lah. Kalau buat helah, dekat-dekat nak cukup 30, jual. Nak cukup 30, buat kenduri budak pondok. Tak ada zakat. Bagi maintain ni 29 ekor. Tak ada zakat. Tu pun dengan syarat dia ada haul dan bebas merumput. Baik, wa fi arba'ina, kalau 40 ekor musinnatun, kena seekor musinnah. Ada tanis tu menunjukkan muannas. Apa dia musinnah pula? Musinnah daripada perkataan asal dia sinnun. Apa sinnun? Gigi. Musinnah yang dah tanggal gigi. Maksudnya dah bersalin gigi. Jadi lembu pun ada salin gigi, unta pun ada salin gigi. Unta salin gigi berapa tahun dah itu?
4 tahun. 4 tahun nak masuk 5 baru saling gigi. Lembu tahun kedua masuk tahun ketiga dia saling gigi. Jadi musinnah kalau dengan terjemah tu lembu betina yang berumur 2 tahun ke atas. Kalau dengan nisbah umur, kalau asal bahasa musinnah ni lembu betina yang dah bersalin gigi. Jadi ghalib uruf lembu saling gigi umur 2 tahun ke atas. Bersalin gigi. Orang bela binatang selalunya memang skill tengok gigi binatang ni, gaba-gaba pegang gigi dia, tengok gigi susu macam mana, gigi kekal dia macam mana. Yang tu memang antara kemahiran yang dia ajar untuk mengenal binatang, umur binatang. Satu nak pakar bab ni memang kena cari orang yang biasa duduk dengan binatang juga, orang pandai. Sikit itu. Wasittina, dan pada sitin 60. Tabi'ani. Apa tabi'ani? 2 ekor tabi'. Apa 2 ekor tabi'? 2 ekor lembu, anak lembu jantan berumur setahun ke atas. 2 ekor. Tabi'un, tabi'ani. 2 ekor. Kemudian wa fi kulli salasina tabi'un wa arba'ina musinnatun. Lembu ni tak susah nak kira. Pada tiap-tiap 30 kena seekor tabi', wa arba'ina pada tiap-tiap 40 musinnah. Tiap-tiap 30 tabi', tiap-tiap 40 musinnah. Kalau unta yang lepas dia punya sepir ujung selepas angka 121 tu, tiap-tiap 40 bintul labun, tiap-tiap 50 hiqqah. Boleh ya? Itu yang pelajaran lepas ni lah. Saya sebut itu aja. Baik, cuba kira lembu lah. Mana? 80 ekor. Berapa ekor? Macam mana nak dapat 80 dengan angka 30 dan 40? 40 berapa zakat kena keluar? 2 ekor musinnah. 2 ekor musinnah 100. Saya tanya tu hangpa nak kena fikir apa? Macam mana nak gunakan angka 40 dan 30 supaya dia susun untuk dapatkan angka maksimum untuk zakat tu kena berapa ekor berapa? Macam mana dapat 100? 30 40. Apa benda tu? 30 40 tu. 2 ekor tabi', 1 ekor. Tengok saya angka, saya bagi angka lain sikit. 115 berapa? 115. Berapa zakat? Macam mana nak dapat 115? Nak dapat 115 memang tak boleh lah kan. 5 tu tak pakai kan. Tak pakai, faham tak? Pasal dia takkan nak boleh cukup ke atas. Kalau ke bawah pun nanti dia akan ada lebih 5. Boleh? Faham? Jadi kena cari 110 lah. Boleh? Macam mana nak dapat 110? 4 3 lah kan. 40 80 berapa? 110 kan. 5 tu dipanggil waqas. Lebih tak ada zakat. Lebih tu maksudnya lebih yang tak cukup kepada nak berubah daripada tabi' ke musinnah. Kalau macam masalah unta lepas nak berubah daripada labun kepada hiqqah, yang lebih tu, yang tu tak ada zakat. Dia tak ada zakat nanti 2 ekor setengah lembu. Tak ada. Lembu dia mesti cukup-cukup. Mesti cukup-cukup. Jadi maksudnya angka yang tak cukup untuk sampai kepada beza tara 40, 30, 40 dalam masalah lembu. Dalam masalah unta lepas antara 40 dengan 50 untuk ada perubahan daripada bintul labun kepada hiqqah. Yang 10 yang tu dipanggil, istilah ni dipanggil waqas. Istilah waqas ni lebihan memang lepas tu. Lebihan daripada angka yang kena zakat yang tak mencukupkan nisab
Dan tu dipanggil waqas dan tak ada apa-apa zakat di situ. Dia beza dengan kita belajar emas perak, biji-bijian dan buah-buahan tu. Kenapa? Dia nisab satu je. Kalau 85 gram emas, kalau emas lepas 86 pun kena 86. 80 100 kena. Pasal dia tak ada seller class, dia tak ada berapa kena berapa. Dia tak ada pertambahannya tu. Bahkan dia hanya satu nisab je, 85 gram kena. Lepas pada tu kalau katalah ada 100.3 gram, perpuluhan 3 gram pun kena. Begitu juga kalau ausuk timbang dengan biji-bijian tu. 5 ausuk kena. Kalau 5 suku ausuk pun kena. Kalau dengan kilo tu 300, 63 kilo tu padi kan, beras kena zakat 363 kilo. Dah kira dengan kilo tu 365 kilo kena 365 kilo. Kalau 370 kilo 370 kilo kena. Dia tak ada waqas, istilahnya tak ada waqas. Boleh faham saya cakap apa? Boleh. Kalau lembu, unta, kambing pun sama, dia ada waqas. Waqas ni dia macam mana? Waw, qaf, sad, ada waqsun. Waqsun ni dia perselangan antara nak berpindah daripada satu nisab zakat kepada satu nisab yang lain. Itu dipanggil waqas. Bab binatang ada waqas, bab tanaman tak ada waqas, bab emas perak tak ada waqas. Jadi 110 40 30 kan. Jadi 2 musinnah, seekor tabi', 5 ekor waqas. Saya nak suruh hangpa sebut tu, bagi ingat perkataan tu. Lain kali jumpa, tahu dah. Jumpa dalam kitab, jumpa faham dah waqas, biasa kenal dah. Waqas tu dah tahu tentang apa dah waqas tu. Baik, siap. Selesai. Lembu itu je lah. Kira ya 200 ekor lembu. 200 ekor lembu, saya tak tahu betapa meriahnya kan. 200 ekor lembu. Apa? Macam mana nak kira 200? 4 kali 5, 5 ekor. 5 kali 4 lah kan. 5 ekor musinnah. 5 ekor musinnah. Tu belajar fiqh pun ada matematik, tapi simple sangat matematik dia. Matematik pun kalau takat ngaji fiqh macam ni tak perlu satu ilmu yang tinggi sangatlah dalam pelajaran matematik. Yang kita belajar sekolah kebangsaan tu memang matematik jauh tu boleh pergi tu. Tambah yang SPM punya, yang ada matematik tambahan pula, jauh tu. Nak pakai dia tu bukan sebarang pelajaran tu yang nak pakai dia. Itu yang tak ramai orang lepas ngaji matematik tu. Sebut je matematik je semua lari malam. Tambah matematik tambahan pula. Dan nak belajar matematik tambahan pun dia mesti kelas sains. Kelas biasa tak belajar matematik tambahan. Matematik lah ni yang biasa dipanggil matematik zaman saya dulu, matematik pilihan C, matematik biasa, matematik moden. Tapi kalau subjek dia tulis tu matematik apa? Kalau zaman saya dulu dia punya istilah matematik pilihan C. Kalau matematik admath tu matematik tambahan. Macam itulah dulunya lah ni istilahnya, pasal lah dia kan. Apa saya sebut tu, saya dulu pasal saya duduk kelas sains, saya belajar matematik tambahan. Satu saya cerita macam tu, satu saya tahu. Tapi belajar matematik tambahan tu lah belajar barangkali sud apa benda lah nak sebut pun. Boleh kira, boleh erti. Tapi nak pakai bukan dalam pelajaran macam ni lah. Sepatutnya pelajaran macam ni lah ajar di sekolah kebangsaan kan. Ilmu matematik tu takkan beli tepung 2 kilo apa. Ajar zakat ni biar zakat faraid merentasi matematik. Boleh faham saya cakap apa? Bagi masalah tu masalah agama, bukan masalah beli kedai runcit aja. Beli almari sebuah, beli kereta sebiji, beli motor sebiji, berapakah pulangan? Ini berapakah beza? Nak kenal yang ni kena tambah ke kena tolak. Alah belajar dekat tu ya. Muntahnya.
Masa kata muntah siapa? Pasal hanya belajar untuk keduniaan, bukan belajar untuk keagamaan, tak belajar untuk belajar syariat. Bila belajar PK, mula melengung, alamak, kena pakai matematik, yang ke tak nak belajar lah matematik, pening kepala. Rupanya, pakai lah matematik, pakai. Pakai. Kau tanya hang boleh jawab ni, faham? Boleh tak? Tanya buat musinah dengan tabik tak boleh? Boleh, saya tanya buat lembu ni, hang jawab tu orang, boleh tak? Tak boleh? 40 dengan 30 pun tak boleh kira. Macam mana? Try tengok, 160. Berapa ekor zakat? Siapa boleh tolong dia? Talian hayat. Kita panggil budak-budak ni dulu. Boleh tak? 100, saya sebut apa? 160. 160. Berapa zakat? Ram. Apa dia? 5 ekor. 6 ekor. 6 ekor apa? Gajah. 6 ekor lembu. Lembu apa? Tabik ke musinah? Musinah. Kau faham ke kau belajar ni? Itulah. Tu yang saya bagi syarat umur 16. Yang tu yang saya suruh ngaji dengar. Kau bukan tembak tu yang 6 ekor lembu. Tak bagi. Nanti boleh? Tak faham? Tak boleh tangkap. 160 pun tak boleh tangkap. Hang faham? 160 tabik musinah. Macam mana nak jadi pejuang Islam? Lakap dekat ketika. Boleh? Tak boleh tak? Hafiz boleh? Tak boleh tak? Gagal matematik ni. 160. Boleh ke? Tak boleh tak? Siapa nak buat kelas matematik ni? Ajar budak-budak ni. Muhammad boleh ke? Tak boleh tak? Boleh ke? Berapa? 4 musinah. 4, 16 kan? 4 musinah. 4 ekor musinah. Senang je matematik tu. Tuan-tuan saya tanya kita ada meja besar RM40, meja kecil RM30. Kita ada RM1,600. Banyak sangat kot. RM1,600 banyak sangat. RM160. Meja besar RM40, meja kecil RM30. Kita ada RM160. Berapakah jumlah meja yang maksimum boleh dibeli? Empat meja kecil. 6. Saya sebut apa ni? RM160 kan? Ni RM40, RM30 kan? 4 meja besar. 4 meja besar. Meja kecil, saya tanya maksimum tak? Tapi bukan maksimum tu. Soalan maksimum tak betul lah nanti. Kalau soalan maksimum 5 meja kecil lah. 5 kali 3, 15 kan? Dapat 5 kan? Tanya maksimum kalau tak boleh. Bahasa saya sepatutnya, berapakah jumlah meja yang boleh dibeli dengan menyempurnakan wang RM160 tersebut? Dia bunyi soalannya tu. Berapa? 4 meja besar. Itulah soalan matematik dia. Kita belajar zakat tu lah. Apik boleh jawab agak-agak kalau saya bagi soalan tu. Tak boleh tak? Semua muka gagal matematik kot. Sebab West boleh? Tak boleh tak? Berapa orang yang harapan? Yang ni saya tak ajar beraid lagi ni. Kalau ajar beraid, berapa orang boleh tu? Boleh. Takat tu boleh tak? Kalau ajar beraid, saya bagi dia orang tidur je lah kan. Kita tidur dengan mereka. Masa ajar saat beraid, saya tidur dengan mereka. Siapa? Saya dia orang tak boleh belajar beraid. Memang tak boleh belajar kalau macam tu. Maksudnya kalau macam ni, hampa memang tak boleh belajar beraid. Hampa melengung je lah. Satu saya melengung juga nak ajar beraid macam mana. Itu yang saya tanya kan. Kalau saya tanya tauhid, tak apa dia dapat faham, tak tahu lah tauhid apa benda dia faham. Baik, selesai. Sikit lagi untuk kambing pula.
Baca bismillahirrahmanirrahim. Wa fi arba'ina ghanaman syatun wa mi'atin wa ihda wa ishrina syatani wa mi'ataini wa wahidatin wa salasin wa mi'ataini wa wahidati wa mi'ataini wa wahidatin salasun wa arba'i mi'atin arba'un summa fi kulli mi'atin syatun. Kita tulis jadual dia dulu, boleh faham tak? Wa fi arba'ina, kambing dia punya CP macam ni, dia punya nisab. Wa fi arba'ina ghanaman syatun. Arba'in apa? Satu. Nisab pertama apa dia? 40 ekor. Jadi kambing bermula dengan 40 ekor. 40 baru kena zakat. Ekor. 40 ekor kena apa? Syatun. Apa syatun? Seekor kambing biri-biri. Asal syatun kamu biri-biri. Tapi dia nak sebut syatun tu maksudnya yang cukup umur. Kambing nak keluar zakat mesti kambing cukup umur. Apa dia? Kambing berumur 2 tahun ke atas. Itu kalau ghanam. Kalau syatun yang berumur apa? Kambing yang dah setahun dan tanggal gigi. Tanggal gigi maksudnya dah bertukar gigi susu dia pada gigi kekal. Dah bersalin gigi. Jadi syatun ni kalau istilah bahasa kambing biri-biri asal terjemah yang cukup umur, syatun. Jadi yang cukup umur dia setahun dan ciri sifat dia tanggal gigi, bersalin gigi, dah bersalin gigi. Bukan tanggal gigi maksudnya, bersalin gigi. Okey, 40 ekor. Kemudian 40 ekor satu. 1, 2, 1. Ihda mi'atin wa ihda wa ishrina. 1, 2, 1. Syatani. 2 ekor. 2 syah. Melayu tulis macam ni ya. 2 ekor syah. Bahasa Arab syatani. 2 ekor syah. 2 ekor syah. 1, 2, 1 ekor. 2 ekor syah. Jadi kalau sini kalau nak tulis 40 hingga 120. 40 hingga 120 masih seekor. Masuk je 121 2 ekor. Itu nisab. Kita tulis ekor sini, lagi nak tulis atas tu. Hingga Lepas tu 3 mi'atain 200. 201 ekor. Jadi 121 sampai 200 masih 2 ekor. 201 ekor kena 3 ekor syah. Syatun. Tu dia tulis salasun. Salasu. Kalau salas mesti syiah. Jamak mana? Syiahun. Syatun syiah jamak dia. Syiahun. Salasu syiahin. 3 ekor syiah, 3 ekor syah. Melayu seekor syah, 2 ekor syah, 3 ekor syah. Itu Melayu. Arab syatun, syatani, salasu syiah. Syiah. Macam bunyi panah dia, syiah kan. Tak faham sudah. Ekor lagi, R duk tinggal. 3, 4. Apa dia? 300.
Wa arba'in mi'atain 400 ekor 4 syah. Jadi yang ni 201 hingga 399. Tiga ekor. Lepas ni benda ni senanglah ingat. Apa dia? Setiap 100 tambah 100 ekor, 100 ekor, 100 ekor. Yang ni nisab kambing. Ada ke orang bela sampai 400 ekor? Malaysia tak ada. Saya tak jumpa lagi orang Malaysia bela sampai 400 ekor kambing. Nak cari 100 pun susah. Ya, betul kan? Jadi sekali lagi hamba tolong mengepek nak. Pasal apa? Apa masalah? Padang ragut tak ada. Nak milik tanah sampai 100 ekar nak bela lembu. Mana nak beli kita 100 ekor tanah, 100 ekar tanah. Nak beli pun duit tak ada satu hal. Nak troker pun dia tak ada bagi trokernya. Tapi Cina troker tak apa. Oh, baran kita tengok. Nanti. Apa? Apa tak baran kan? Cina dapat tanah senang-senang je. Kita payah dapat. Nak beli pun susah. Dia orang senang je. Buat kilang dia besar-besar kan. Kilang. Besar-besar lah. Betul. Tak tahu saya daripada kecil dulu saya duduk muskil lah. Mana orang Melayu tak ada kilang? Mana orang Melayu tak ada ladang? Mana orang Melayu tak ada kebun sayur? Kebun sayur tengok kebun sayur semua Cina. Orang Melayu kebun sayur dah lah dengan lekenya pokok pun tak boleh jadi. Kalau tengok bagus sikit orang Melayu ni yang ada pun bendang je. Ladang lain. Semua syarikat besar-besar Sam Dabi, apa Balah, Nama, Kapal Sawit. Ni keliling kita ni. Kita je ikut yang senang berhad. Had lain semua. Siapa? Estate. Estate siapa nama brand? Tak tahu. Estate. Jadi estate, nama-nama estate ni bukan kita punya lah, bukan individu punya. Sejauh mata memandang tu, naik atas bukit tu tengok, sejauh mata memandang tu, semua estate punya. Kita punya ya berapa sekar lebih ya, masuk ujung tu 2,5 ekar. Tu kita punya. Tu sikit. Tu pun nampak sawit pun kita yang kuat ada sawit. Tu kalau yang ratus-ratus ribu ekar tu kan. Semua estate punya. Pekerja mana? Bangla, Indon. Bangla, Indon. Orang Melayu. Kita merepek lagi kan. Mana orang Melayu ni? Tu bagi vaksin pula. Mampus lagi lah. Baru 2 pokok. Dah semput nak mampus. Macam apa? Dah kilang upaya lah. Mau jadi lembek. Tu nak suntik booster yang ketiga pula. Kepala otak betul lah. Booster apa? We are not giving booster for all the Malaysian people. We are giving booster only for the who is necessary to give the booster to. Sekali. Racun lah. Ni mampus orang. Tambah seorang tu. Dulu mak bapak yang ni anti vaksin ni berdosa besar. Besar. Kena kat bapak dia pun kau tahu. Bapak siapa tu tak tahu lah, tak boleh sebut nama tu. Tu memang marah sikit. Lagi dia potong video saya lagi. Si budak Spiderman tu lagi komplain saya pula. Dah 4 video lah dia komplain saya kan. Biarkan. Video tu sampai saya menghadap balai tu. Video tu. Yang saya sebut negeri kayangan tu. Negeri kayangan, tak tahu kayangan mana. Sampai masuk balai tu. Dia orang nak saman saya pasal keluarkan kenyataan tak betul. Ada je kita punya, saya punya peguam-peguam, ada aja ya peguam-peguam kita yang kena ustaz lawan. Bawa aku susah aku yang masuk kot. Lawan apa? Lawan dia, kita kata dia negeri Wahabi. Jom kita pergi sekarang tengok Wahabi tak Wahabi. Yang tu je kan. Tengok. Kita kata Wahabi dia marah macam ni. Memang dalam negeri dia ditulis tu. Cuma saya sebut dengan bahasa Wahabi. Dia tulis dalam tu, dia tulis apa? Kaum muda. Tanya, kaum muda tu apa? Itulah maksud saya Wahabi tu. Ada je muka-muka kita ajar macam mana nak lawan kan. Tapi saya bukan saya berlawan nanti dalam mahkamah. Saya punya peguam nak lawan.
Kata, lawan je Ustaz, kita bagi saman sama sekali kat dia. Oh, ya, tak payah, kita bukan kerja macam tu. Tapi dia orang kerja macam tu. Kalau boleh dia nak aibkan kita, dia nak tutupkan, nak hapuskan kita punya career, nak malukan kita, nak londehkan kita, supaya orang jangan tengok kita duk mengajar apa. Dia orang punya kerja gitu. Siapa tu? Cik B Apa cerita ni? Macam mana boleh gitu? Tapi dia orang tu tak pernah cerita pun, cerita tanah orang Melayu, Cina kebas apa. Tak ada. Tak ada cerita pun nak maju kan bab-bab macam tu. Kelahi tak apa benda kelahi. Siap. Macam ni je, senang je. Kalau tak kerti, ambil angka satu, letak tak mana. Yang nak boleh kena, letak je. Nak tengok kena zakat tak mana. Siap. Wa tajibul fitratu ala hurrin bi ghurubi lailati fitrin amman talzamahu nafaqatuhu walau raj'iyatan in fadula an qutin mamunin yawma idin wa lailatahu wa an dainin ma yukhrijuhu fiha wa hiya sa'un min ghalibi quti baladihi wa haruma ta'khiruha an yaumihi. Ya lu panjang juga, cerewet juga dia bahasa-bahasa dalam tu, nak ambil faham bab zakat fitrah, insyaAllah. Itu dulu. Jadi hari ni kita belajar lembu dan kambing ni zakat. Jadi nak ambil, kita kalau belajar, kalau hampa tak boleh kira apa semua pun, bahasa jangan tak ambil. Apa dia bahasa yang hampa nak kena ingat? Tabi', musinna, syatun, syatani, syiah. Lepas tu angka-angka yang kita pernah jumpa apa? Salasin, arba'in, lagi mi'ah. Lepas tu angka-angka tu biasakan dengan angka-angka Arab tu. Mengaji tu lah. Orang kata tak dapat semua, jangan tak dapat satu apa benda pun. Sekurang-kurangnya bahasa hampa pernah jumpa dah. Kalau tambah yang saya dah sebut, hampa boleh telan. Ni mubtada' khabar muqaddam, mubtada' muakhar. Hampa boleh faham macam tu, bagus. Saya sebut isim fa'il. Tabi', apa beza? Tabi'. Saya tak sebut pun apa beza ni kan. Tapi saya kata nanti belajar dalam musaraf. Apa boleh dengar tu, apa boleh ambil tu. Semua tu dia bukan sembarang benda tu. Semua ada skill yang nak kena faham, baru memudahkan kita untuk baca kitab. Nampak saya tanya matematik tu, yang nak kata apa? Nak kena bersungguh mengaji kan. Seperti saya kata ke hampa baca Quran yang ada baris pun, baca duk gagap-gagap tu pun hampa tengok tak berapa bersungguh juga baca Quran. Minta maaf saya sebut macam tu kan. Betul ke saya sebut? Memang tak berapa bersungguh lagi baca Quran kan. Betul kan? Patutnya baca Quran ni hampa lancar dah, dengan tajwid sempurna, pasal Quran yang dah ada baris, hampa tinggal baca nak bagi betul aja. Tajwid ada dulu pun dah belajar, tak masuk pondok pun dah belajar dah pondok, belajar dah tajwid. Belajar ni untuk kemas lagi, kita pun memang duk belajar pelajaran tu kan. Ada pula talaki, dengar, ikut, tiru. Patutnya baca Quran mahir dah. Kalau tak mahir pun hampa dengar. Hampa punya tahap bukan nak baca Quran yang ada baris, tapi tahap hampa apa dia? Kitab tak ada baris, nak berbaris. Lepas tu nak fahamkan apa maksud kitab tu. Kalau dia matematik lah. Kalau dia sains lah. Kalau dia tafsir lah. Kalau hadis lah. Kalau fiqh lah. Kalau tauhid lah. Kalau tasawuf lah. Kalau balaghah pun balaghah lah. Hampa punya benda apa nak belajar, mana boleh main-main. Satu, jangan cari sebab-sebab menghilangkan akal hampa. Apa hilang akal? Jangan ada sebab-sebab yang boleh menghilangkan minat untuk tumpu pelajaran. Jangan. Masa lapang ada banyak baca Quran. Tak berapa hemah saya tengok tak ada. Mungkin kot saya tak penuhkan masa hampa tu kan. Saya tak penuhkan tu, saya sebut dah. Jadi nak tengok kesungguhan tu, ada beberapa orang je yang bersungguh. Ada beberapa orang saja yang bersungguh. Situ dulu, sambung fitrah nanti, insyaAllah. Saya nak ambil faham besar.
Nak ambil faham pula, kita bukan faham macam sekolah kerajaan. Kita nak ambil faham kitab yang ulama tulis, nak faham macam mana. Memang ada benda nanti berlaga arus dengan dia. Bukan berlaga, melawan arus dengan dia. Dia faham macam ni, kita faham macam ni. Dia faham macam ni, kita faham macam ni. Pasal dia faham tak betul. Nak kelahi dengan dia tu, nak bertumbuk tu, ilmu si kemas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayatika kama nawwartal arda min nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin alhamdulillah.